Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video ni nak terangkan berkaitan dengan teori perlanggaran. Dalam teori pelanggaran ni, dia kata jirim terdiri daripada zarah yang halus dan diskrit. Diskrit ni maksudnya terpisah lah. Dia tak bergabung. Walaupun dia kecil, tiny, halus, tapi dia terpisah. Gitu. Yang kedua, semua jirim terdiri daripada zarah yang sentiasa bergerak dan berlanggar antara satu sama lain. Jirim kan ada 3 keadaan. Kalau dalam keadaan pepejal, dia bergetar. Kalau cecair ataupun gas, dia akan bergerak bebas. Dia sentiasa akan bergerak dan berlanggar antara satu sama lain. Bila zarah-zarah ni berlanggar antara satu sama lain, pemindahan tenaga berlaku. Tindak balas kimia berlaku akibat perlanggaran antara zarah-zarah. Jadi perlanggaran yang dapat menghasilkan tindak balas kimia disebut perlanggaran berkesan. Jadi, kalau zarah-zarah ni berlanggar dan berlanggar tu menghasilkan tindak balas kimia, kita panggil sebagai perlanggaran berkesan. Tapi kalau zarah-zarah ni berlanggar-langgar manja je, langgar yang tak menghasilkan tindak balas kimia pun, kita panggil perlanggaran tidak berkesan. Jadi, kadar tindak balas bergantung kepada frekuensi perlanggaran berkesan. Frekuensi ni apa? Frekuensi adalah kekerapan dalam masa 1 saat. Okey, this one dalam fizik ke mat? Tak ingatlah. Okey. Jadi, kalau semakin tinggi frekuensi pelanggaran berkesan, maka kadar tindak balas semakin tinggi. Okey. Syarat perlanggaran berkesan ada 2. Yang pertama adalah zarah-zarah berlanggar dengan orientasi yang betul. Macam mana tu? Okey, macam ni. Katakanlah kita ada nitrogen monoksida, NO. Okey, N yang warna biru, O yang warna merah. Dia berlanggar dengan ozon O3. O, ada 3 O. Okey. Untuk berlanggar dengan orientasi yang betul, N yang warna biru ni perlu berlanggar dengan oksigen pada sisi. Maksudnya bukan yang kat tengah. O kan ada 3. Sama ada yang bawah ni ataupun di atas. Jadi, kalau berlanggar dengan orientasi yang betul, tepat-tepat, barulah tindak balas kimia berlaku. Barulah dia berubah menjadi nitrogen dioksida dan juga oksigen. Tapi, kalau oksigen pada nitrogen monoksida ni berlanggar dengan ozon, tak ada berlaku tindak balas. Tak berlaku tindak balas tu maksudnya apa? Maksudnya diorang stay dalam keadaan asal. Masih NO dan masih O3. Okey, kalau nitrogen ni, warna biru ni berlanggar pada oksigen, pada ozon yang kat tengah, pun tak berlaku tindak balas. Ni maksudnya perlanggaran tidak berkesan. Okey. Okey, syarat kedua perlanggaran berkesan adalah zarah-zarah yang berlanggar perlu mempunyai tenaga yang sama ataupun melebihi tenaga pengiktifan. Tenaga pengiktifan ni simbolnya adalah EA, Activation Energy. Dalam bahasa Inggeris lah. Bahasa Melayunya adalah tenaga pengiktifan. Tenaga pengiktifan ni adalah tenaga minimum yang diperlukan oleh zarah-zarah bahan tindak balas untuk bertindak balas. Maksudnya, zarah-zarah ni perlu mencapai satu tenaga yang minimum supaya boleh bertindak balas. Tenaga minimum tu kita panggil sebagai tenaga pengaktifan. Okey, jadi syarat-syarat bagi pelanggaran berkesan ada 2 kan? Orientasi yang betul dan juga mencapai tenaga pengaktifan. Dia mesti capai dua-dua. Kalau orientasi betul tapi tak mencapai tenaga pengaktifan, tak berlaku tindak balas. Kalau orientasi tak betul tapi dah mencapai tenaga pengaktifan, tak berlaku tindak balas juga. Dia mesti orientasi betul, tenaga pengaktifan pun dah mencapai, barulah berlaku tindak balas. Okey, dapat?
Okay, this one nak tunjuk rajah profil tenaga. Nak tunjuk pasal tenaga pengiktifan tu lah. Rajah profil tenaga ni adalah satu rajah yang menunjukkan perubahan tenaga. Perubahan tenaga bagi apa? Perubahan tenaga bagi bahan dan hasil yang berlaku dalam suatu tindak balas. Okay, this one adalah rajah dia. Ini adalah tenaga. Reaktan ni bahan, produk ni hasil lah. Sebab itulah namanya perubahan tenaga bahan dan hasil. Okey. Dia ada dua situasi tau. Sama ada kes tenaga bahan tu lagi tinggi berbanding tenaga hasil. Macam mana nak tahu lagi tinggi? Tengoklah dia punya tenaga tu. Kan dia punya lagi tinggi. Ada satu kes pula bahan dia mempunyai tenaga yang lebih tinggi berbanding bahan. Macam tu. Okey. Tengok sini. Okey. Yang pertama adalah tindak balas eksotermik. Tindak balas eksotermik ni adalah tindak balas yang membebaskan haba. Sebab apa? Sebab tenaga ini for energy tau. Tenaga bagi bahan dia lebih tinggi daripada tenaga hasil. Okey, bayangkan kita ada RM100. Okey, kita nak buat satu produk yang kos dia RM10 je. Mestilah ada banyak extra kan. Kita ada 100 kot. Nak buat benda tu kos dia RM10 je. Mestilah ada banyak yang lebih. That's why lah namanya bebas haba. Jadi, tenaga pengiktifan tu di mana? Tenaga yang diperlukan oleh bahan. Bahan this one tau, reaktan. Bahan, tenaga minimum. Maksudnya bahan ke puncak. That one yang warna biru. Yang warna merah ni adalah tenaga yang dibebaskan. Yang ingat yang part warna biru ni lah. Activation energinya adalah daripada bahan ke puncak. Okey. Untuk tindak balas endotermik pula, tindak balas ni menyerap haba. Sebab apa? Sebab energi dalam bahan ni kurang daripada energi hasil. Hasil dia mempunyai lagi banyak tenaga. This one produk. Lagi banyak tenaga berbanding dengan bahan. Dia ada RM10, tapi dia nak menghasilkan satu produk yang kos dia RM100. Macam mana tu? Sebab itulah dia perlu serapkan haba. Dia perlu buat pinjaman bank. Jadi tenaga pengiktifan ni adalah tenaga daripada bahan pergi ke puncak yang warna biru ni. Activation Energy, EA. Okey, dapat Okey, soalan selalu tanya antara warna, dia bagi graf macam ni. Antara A, B dan C. Warna merah, hijau dengan biru. Labelkan tenaga pengiktifan. Tenaga pengiktifan, ingat. Tenaga pengiktifan adalah tenaga minimum yang diperlukan oleh bahan. Bahan yang mana? This one tau bahan. Reaktan. Bahan ke puncak. Jadi yang merah ni lah. Okey.